ولنفتتح المجلس بأم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Yang saya kasihi tuan imam yang bertugas, barisan tuan-tuan imam Masjid Abdul Rahman Putra, pengerusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasa Masjid Abdul Rahman Putra, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Tak lupa yang buat live pada hari ini, pada subuh ini, iaitu Abang Abu Bakar Osman daripada page Darul Hijrah Production, Encik Muhammad Nazih kita dan juga admin masjid. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan semuanya mendapat pahala di atas niat menyebarkan ilmu. Kata rahmati Allah, saya ingin membacakan suatu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang dimuatkan dalam kitab Sahih Al-Jami'. Nabi bersabda, ya Aba Hurairah, kun wari'an, takun a'badin nas, wa arda bima qasamallahu laka takun min aghnan nas, wa ahibba lil muslimin wal mu'minin ma tuhibbu li nafsika wa ahli baitik, wa akrah lahum ma takrahu li nafsik wa ahli baitik takun mu'minan, wa jawiz man jawarta bi ihsanin takun musliman, wa iyyaka wa kasratad dhahiki fa inna kasratad dhahiki fasadul qalbi. Yang bermaksud, wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang-orang yang warak. Kamu akan menjadi manusia yang paling banyak kebajikan dia. Ni tuan-tuan. Apa maksudnya tuan-tuan warak ni? Kita kena faham warak ni apa dia. Ada orang kata, ustaz, warak ni yang darinya hitam. Ya. Atas dahi tu nampak hitam. Dia pakai jubah. Tuan-tuan, yang dimaksudkan di sini ialah ittasif wa tahalla bi khuluqin wara'. Hendaklah kamu, kata ulama hadis, wahai Abu Hurairah, mestilah menjadi orang yang wara' itu bermaksud dihiasi dengan akhlak yang warak. Apa dia akhlak warak ni tuan-tuan? Iaitu menjauhi daripada syubhat. Ijtinab asyubhat. Mestilah kita ni tuan-tuan menjauhi daripada benda-benda yang syubhat. Itu maksud dia. Tuan-tuan,
Ada ulama mengatakan kalau kita beli minyak wangi, dan bila kita sembur di tangan ni tuan-tuan, dia rasa sejuk. Bila sejuk ni tuan-tuan, maknanya dia ada alkohol. Sejuk tu menandakan adanya alkohol. So tuan-tuan mati Allah, bila ada alkohol, ulama kata kena tengok dulu. Adakah ianya dibuat daripada tumbuh-tumbuhan, min nabat? Kalau daripada tumbuh-tumbuhan, pakailah tuan-tuan, tak ada masalah. Tetapi kalau ianya daripada binatang yang tidak disembelih, jangan pakai. Apatah lagi tuan-tuan, kalau ianya daripada binatang-binatang yang diharamkan. Seperti babi, contoh. Babi tuan-tuan. Ya. Kalau bahasa sopannya khinzir. Sama je, khinzir, babi, sama je tuan-tuan. So kalau daripada binatang-binatang yang diharamkan ini, jangan kita pakai tuan-tuan. Sebab itu ulama mengatakan ada dua option. Pertama, tengok. Kalau daripada nabat, daripada tumbuh-tumbuhan, tak ada masalah. Tapi kalau daripada binatang yang diharamkan, itu problem. So tuan-tuan, adalah lebih baik kita menggunakan minyak atar. Minyak atar. Itu lebih selamat tuan-tuan. Saya rasa di sini masjid ni pun ada kot minyak atar ni. Ada. Alhamdulillah tuan. Banyak rok tu. Oi, bagus. Jemaah ambil minyak atar ni. Tapi kena cari tuan-tuan minyak atar yang tidak berbau terlalu kuat. Ya, baik. Itu daripada segi syubhah ni tuan-tuan. Sebab itu syubhah ni tuan-tuan, kita mesti menjauhi daripada perkara-perkara syubhah. Di Ipoh tuan-tuan, ada satu restoran. Restoran itu pun restoran Cina. Di Ipoh Garden. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, bila viral, penuh orang Melayu pergi situ. Penuh orang Melayu tuan-tuan. Orang kuasa bukan tak pernah pergi situ. Dan dia tengok tuan-tuan, ya, dalam periuk tu, periuk mi kari tu, ada sesuatu yang cukup meragukan. Lalu penguasa pun tanya, pasal apa you jual pada orang Melayu? Okey tu kata, saya tak jual pada orang Melayu, tapi orang Melayu, mari sini, saya jual lah. Nampak tak tuan-tuan? Ini yang menyebabkan kita tuan-tuan, benak hati. Itu yang bila baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Pasal apa? Makan benda-benda syubhah. Yang ini benak hati tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, ya, kita mestilah menjauhi benda-benda yang syubhah khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Takut apa dia tuan-tuan? Kita jatuh pula kepada benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, janganlah makan benda-benda yang meragukan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab inilah yang menyebabkan kita, apa dia? Menjadi benak hati. Dan kata Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa arda bima qasamallahu laka. Dan redalah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Pembahagian kamu. Sebab itu ada orang tanya saya, Ustaz, bila nak kaya ni Ustaz? Asyik makan roti kaya je. Bila nak kayanya? Kita kena ingat ya, Allah Ta'ala telah menetapkan rezeki kita. So kita kena reda lah. Terhormati Allah, qada wal qadar itu ada mubram, ada mu'allaq.
telah ditetapkan kepada kita tuan-tuan yang pertama sekali an rizqihi. Tentang rezeki kita ni tuan-tuan. Sebab tu kita tak boleh marah pada Allah Ta'ala. Ya Allah, kenapa aku jadi macam ini? Ya Allah. Awaknya ya Allah jadi lagu ni. Oh ni kata orang Kedah lah nak. Awaknya ya Allah aku tak jadi kaya-kaya ni. Allah telah menetapkan rezeki kita maka kita kena redha. Yang kedua an ajalihi tentang ajalnya. Tuan-tuan mati Allah kalau kita mati pukul 12 tepat malam ni dia tak akan jadi 11.59. Dia tak akan jadi 12.1 minit. Tepat pukul 12 bizab kata orang Arab. Malaikat Israel akan datang mencabut nyawa kita. Itu kena ingat tu. Yang ketiga an amalihi tentang amalan kita. Tu ada sahabat tanya dengan Nabi. Wah Rasulullah, kalau sudah ditetapkan kita masuk neraka, buat apa lagi kita beribadat? Sahabat macam tak puas hati. Kalau kita telah ditakdirkan masuk ke neraka, wahai Rasulullah, buat apa lagi kita beribadat, buat salat, puasa dan sebagainya? Untuk apa? What for? Lalu Nabi SAW menyatakan barang siapa nak masuk syurga, buatlah amalan ahli syurga. Buat. Nak masuk syurga tak? Buatlah amalan ahli syurga. Ya tuan-tuan rahmati Allah, mungkin tuan-tuan dulu jenis ya. Jenis yang disebut sebagai yale. Jenis ya badabadu. Tapi Allah telah berikan kepada tuan-tuan hidayah. Betul tak? Hidayah ni tuan-tuan ada dua rukun. Pertama, orang nak dapat hidayah ini mestilah al-kasbu. You must seek for it. Mesti cari tuan-tuan. Hidayah ini mesti dicari. Ni yang dalam Masjid Abdul Rahman Putra inilah orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah. Pasal apa tuan-tuan? Dulu kita berjudi. Mungkin. Dulu kita minum todi. Saya teringat tuan-tuan zaman 80-an. Ada satu iklan. Iklan Guinness Stout. Guinness Stout, nala yerke, nala de. Faham ke? Tentara mati Allah seolah-olah Guinness Stout itu nala yerke. Sedap benar. Bila buka, tutup botol tu tuan-tuan. Berbuih keluar. Shhh, kita tengok, ui rasa nak minum Guinness Stout. Arak itu adalah haram tuan-tuan. Sebab itu tentara mati Allah, kita kena jauhi daripada arak, daripada judi. Pasal apa tuan-tuan? Takut kita akan jatuh kepada muharramat. Kita akan membuat perkara-perkara yang Allah Ta'ala murka. Ya? Baik. Sebab itu tentara mati Allah, ulama hadis mengatakan bima a'taqallahu min rizqin. Redalah. Ya. Kalau itu je rezeki yang Allah Ta'ala bagi, itulah. Sebab itu tuan-tuan, saya ulang balik tadi. Yang pertama tentang rezeki kita, Allah dah tetapkan. Yang kedua tuan-tuan, tentang ajal kita. Yang ketiga, tentang amalan kita ni. Sebab tu kata Nabi, siapa nak masuk syurga, buatlah amalan ahli syurga. Kalau tidak, tak usaha tuan-tuan, tak beribadat kepada Allah, maka dianya kekal di dalam neraka. Dan yang keempat tuan-tuan, apa dia?
kehidupan di dunia ini, sama ada kita ini sa'id atau syaqi, sama ada kita bahagia, sama ada kita derita di atas muka bumi ini, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar yang kedua namanya mu'allaq. Mu'allaq ni tuan-tuan, kita boleh ubah. Ubah dengan apa? Dengan doa. Ud'ullah. Doalah kepada Allah. Kalau tuan-tuan kita ditakdirkan meninggal pukul 12, bila kita berdoa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman, terhormati Allah. Maka Allah panjangkan umur kita. Dan Nabi SAW menyatakan, kalau nak Allah Ta'ala murahkan rezeki, falyasir rahimah. Sambunglah silaturahim. InsyaAllah tuan-tuan, ulama hadis mengatakan, Allah murahkan rezeki, satu. Yang kedua, Allah panjangkan umur. Yang ketiga, Allah akan berikan kesihatan kepada kita. Ini ulama hadis kata tuan-tuan, 3 benda ni. Pertama, Allah murahkan rezeki. Yang kedua, Allah panjangkan umur. Yang ketiga, Allah berikan kesihatan. Sebab itu kita kena menyambung silaturahim tuan-tuan. Baik. Kemudian Nabi menyatakan lagi, takun min agnan nas ayu yamla'u Allahu qalbaka wa yadaika ghinan li'anna man radiyallahu bima qasama bihi lam yatma' fi aidin nas istaghna anhum. Apa maksud dia tuan-tuan? Iaitu Allah Ta'ala akan menjadikan kamu kaya di dalam hati kamu walaupun kita miskin tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, jangan kita ni tamak, itu tak boleh. Jangan kita ni bakhil, itu pun tak boleh. Ya, sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, ada satu cerita lah. Apabila kita ni bersifat bakhil ni tuan-tuan, ya, apabila ada seorang datang pergi rumah Pak Haji ni, dia tengok bawah rumah tu ada banyak kayu-kayu tapi sudah reput. So dia kata, Pak Haji, boleh tak saya nak ambil kayu-kayu yang reput-reput ni sebab saya nak buat reban ayam. Terhormati Allah, Pak Haji ni kata, nak buat bila tu? Saya nak buat lepas asar. Oh, tak boleh lah. Pasal apa? Saya pun nak buat reban ayam juga sebelum zuhur, tuan-tuan. Ini dikatakan sebagai syahih. Syahih aswa' min bakhil. Syahih ni tuan-tuan lebih teruk daripada bakhil. Maknanya tuan-tuan, syahih ni apa dia? Dia tak boleh langsung orang ambil barang dia. Ya, walaupun kita tengok udah terendam dalam air. Ya, orang sini kata dalam air, dah terendam tuan-tuan, dah reput dah pun, tapi dia tak bagi. Pasal apa tuan-tuan? Dia syahih. Syahih ini aswa' min bakhil. Lebih teruk daripada bakhil. Syahih ni tuan-tuan, kalau kita nak pinjam kereta dia pun tak boleh. Kalau kita duduk atas motor dia, dia kata, pih. Jangan apa patah pula apa tongkat aku. Hang badan dah lah gemuk. Terhormati Allah, jangan kita jadi orang-orang yang macam itu. Wa ahibban lil muslimin wal mu'minin ma tu'ibbu li nafsik wa ahla baitik wa akrih lahum ma takrahu li nafsik wa ahli baitik takun mu'minan. Apa dia tuan-tuan? Dan hendaklah kamu mencintai orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri dan juga ahli keluargamu. Terhormati Allah, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak beriman kamu atau tidak sempurna iman kamu sehingga kamu mencintai saudaramu. Sebab itu terhormati Allah, kalau kita berjiran, ini cerita lah.
Ada seorang hamba Allah ni, dia kata, Ustaz, saya berjiran dengan satu orang yang cukup dahsyat perangai dia. Jadi dia kata dia tanam pokok mempelam. Jadi bila berbuah tu Ustaz, saya tengok dahan tu, kalau orang Perak dia kata berserayut. Dahan tu masuk dalam pagar saya. Jadi saya kata, kalau aku nak makan mempelam ni, mempelam sedap kan, mempelam apple. Kalau aku nak makan ni, aku kena minta izin dulu kot. Kata rahmati Allah, dia pun kata, boleh tak aku nak ambil mempelam apple hang ni? Kata tuan dia, tak boleh, tak boleh. Hang ambil mempelam tu, hang campak dalam pagar aku. Udah tuan-tuan. Kedekut nak mampu. Kedekut nak mampu. Hang campak dalam pagar aku. Apa yang berlaku tuan-tuan? Bila daunnya lurah, dia ni pula kena sapu. Kawan ni duk makan mempelam. Ui, punya sedap, cicah pula dengan kicap gula tuan-tuan. Ui, punya sedap. Dalam hati dia kata, haram jadah punya jiran. Ini macam tu, aku yang kena sapu daun dia pada tuan-tuan. Sebab itu tata rahmati Allah, kita jangan buat begitu. Jiran ni tuan-tuan ada beberapa orang. Ya. Yang pertama tuan-tuan, apa itu? Jiran yang ada hubungan qarabah dengan kita dan juga beragama Islam. Apa tuan? Yang pertama saya sebut, jiran yang ada qarabah, ada hubungan kekeluargaan kita dengan kita dan juga dia itu beragama Islam. Sebab itu tuan-tuan, kalau saya balik Parit, saya orang Parit. Ayah lah orang Parit. Tapi kami duduk di Ipoh, di Manjui. Rahmati Allah, kalau ayah ni, bila dia sampai dekat layang kanan tu, dia horn. Pen, pen. Rupanya tuan-tuan, sepanjang-panjang jalan tu, semua saudara mara. Ini sepupu. Ini 2 pupu kamu. Yang itu 3 pupu. Yang itu kata ayah. Dia menerangkan. Kita ni tak pandai bersoreh. Kata orang Perak bersoreh. Ya. Tentara mati Allah. Bila nak balik. Sampai dekat Bukit Berapit. Bukit Berapit ni ya. Bila nampak sekawanan lembu. Saya kata dekat ayah saya. Abah, yang ni tak nak pula hon. Pasal apa aku nak hon? Ni lembu tu bukan saudara juga. Kepala otak hang. Tentara hati Allah. Saja kita nak menyakat ayah kita. Tentara mati Allah. Ya. Sebab itu. Rupanya di sebelah menyebelah ni tuan-tuan adalah kaum kerabat, kaum keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, mungkin di sebelah kita itu ialah jiran yang tak ada kaum kerabat dengan kita. Tetapi beragama Islam. Cik Ahmad, Cik Zaki, Cik Yusuf. Jenis jiran yang ketiga ni pula tuan-tuan apa dia? Jiran yang tak ada kerabat dengan kita dan bukan beragama Islam. Ketiga-tiga jiran ni tuan-tuan kata Nabi, hendaklah kita berbuat baik dengan mereka. Walaupun mereka non-Muslim. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, Nabi bersabda, fala yu'zi jarahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Anak-anak kita kadang-kadang tuan-tuan jiran sebelah tu tidak beragama Islam. Bukan beragama Islam, non-Muslim. Bila dia peret motor tu, Mr. Raju sebelah tu dia kata, ayo macam, tolonglah macam. Saya punya anak mau tidur. Sudah pukul 12 macam. Anak kita ni pula, sama macam dengan bapaknya, kurang ajuk.
Apa ni tak. Suka hati saya lama pray motor. Ini motor bapa saya beli. Bapak dia pula keluar. Yalah, saya beli ni motor. Lu apa pasal? Apa hal? Apa you mau? Tata rahmati Allah, benda-benda ini yang Nabi sebut, jangan menyakiti jiran walaupun dia non-Muslim. Kita ni tuan-tuan, hendaklah berbuat baik dengan jiran-jiran kita. Sama ada kaum kerabat dengan kita yang beragama Islam ataupun yang non-Muslim. Janganlah kita menyakiti jiran. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Seorang yang berakhlak ni tuan-tuan, seorang Muslim yang berakhlak, dia tak boleh buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Ya, baik. Jawarta bi'ihsanin takun musliman wal ihsan bazlu ma'ruf min qawlin aw fi'lin aw malin aw jah. Makna dia apa dia tuan-tuan? Buatlah apa yang kamu boleh daripada kebaikan. Apa lagi tuan-tuan? Sawa'un fil manzil awil amal awis safar aw ghaira zalik fahazihi alamatil Islam. Ya, tata rahmati Allah, inilah di antara tanda-tanda seorang Islam yang baik. Janganlah berbuat jahat, ya. Janganlah berbuat jahat kepada jiran-jiran. Lagi apa tuan-tuan? Buatlah benda-benda yang makruf daripada perbuatan, daripada reta, daripada apa? Awiljah, daripada yang kita bantu jiran-jiran kita, yang kita bantu tuan-tuan, apa dia? Daripada kebaikan-kebaikan yang dinamakan sebagai ihsan. Dan Nabi kata lagi, wa iyyaka wa kasratul dhahiki. Jangan banyak gelak. Kerana banyak gelak ni tuan-tuan akan menghitamkan hati kita, tuan-tuan. Sebab tu tata rahmati Allah, ini ilmu. Kadang kita ni tuan-tuan suka gelak. Tengok. Ni saya tengok bila yang ada dengar kuliah saya ni, semua beri perhatian. Bagus ya. Tapi sekarang tuan-tuan bila pergi dekat kedai makan sekarang, gelak dia punya gelak. Apa sembang apa tuan-tuan? Gelak ini akan yumitul qalbi. Gelak ini tuan-tuan akan menyebabkan hati kita ini sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada sakit. Pasal apa sakit tuan-tuan? Kerana banyak gelak. Ini Nabi menyatakan jangan kita banyak gelak tuan-tuan. Kadang-kadang kita bergurau tuan-tuan, kita kok gelak. Apa yang kita guraukan tu tuan-tuan? Bila gurau begitu, maka ianya akan mematikan hati kita. Betul tak tuan-tuan? So, jangan gelak. Nabi SAW, dia hanya tersenyum. Dan bila dia tersenyum tuan-tuan, nampak gigi geram dia. Itu saja. Tapi kalau banyak gelak ni tuan-tuan, dia akan mematikan hati kita. Sebab itu jangan kita banyak gelak. Kadang kita bergurau tuan-tuan. Bergurau ni pun satu hal juga. Yuk. Ikat ke nak kahwin dua. Kadang-kadang kan. Itu kita gelak kan. Idah ke nak kahwin dua yuk. Saya tuan-tuan, anak 3 orang je. Saya lah. Sebab tuan-tuan, 3 ni mengikut kaedah scissors. Gunting. Panggil gunting Jadi tuan-tuan rahmati Allah, pernah isteri mengatakan kepada saya, abang, saya boleh bagi 3 je anak. Kalau abang nak kahwin seorang lagi, aceh tuan-tuan. Saya benarkan. Pernah tuan-tuan dia bagi tahu macam tu. Kalau abang nak kahwin seorang lagi, saya benarkan. Sebab saya hanya boleh bagi 3 je. Itu pun scissors. Tetapi mati Allah, saya bagi tahu pada isteri saya,
3 pun sudah mencukupi. Kita reda dengan rezeki yang Allah bagi 3 orang anak ni. Saya kata macam tu. Ya, insya-Allah abang takkan kahwin seorang lagi. Bukan takut. Bukan takut bini, tapi bini menakutkan aku. Bukan tanda tuan-tuan. Ya, tapi kita tahu dah bersama dengan dia, susah senang dah bersama dengan dia. Kata rahmati Allah. Sebab itu saya kata tak perlulah ya untuk saya kahwin seorang lagi. Pasal apa tuan-tuan? Kalau kahwin seorang lagi ni banyak masalah. Ya, banyak masalah. Ya betul, kita dapat 3 orang anak ni, kemudian kalau kahwin seorang lagi tuan-tuan, mungkin dapat 5 orang anak. 5 campur 3 dah 8 orang. Tapi kita memikirkan tuan-tuan apa dia tanggungjawab tu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap kamu, kata Nabi, adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah terhadap apa yang kamu pimpin. Yang ini kita takut tuan-tuan. Tak apalah saya kata, seorang pun okeylah, 3 orang anak pun okeylah. Sebab apa tuan-tuan? Kita kena reda dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jangan kita marah kepada Allah Ta'ala tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, yang terakhirnya, ada satu kisah lah. Ini pakar motivasi ni. Dia kata ada seorang pengurus syarikat. Dia nak cari 3 orang calon untuk ditemuduga. Tuan-tuan rahmati Allah, pengurus syarikat ni panggil 3 orang. 3 orang ni tuan-tuan, ya, yang pertama tu smart orangnya, berminyak rambutnya, dengan coat, dengan tie, bawa file, pergilah jumpa dengan pengurus syarikat ni untuk ditemuduga. Jadi ditanya tentang keuangan, dia boleh jawab. Alhamdulillah boleh jawab. Kemudian dia tambah lagi additional question. Dia tanya apa dia benda yang paling laju dalam dunia. Jawab calon yang pertama ini fikir. Orang sini kata fikir. Fikir. Pasal apa you jawab macam tu? Bila kita fikir, peling, terus datang idea. Kata pengurus ni, okey, kalau yang 2 lagi tak berjaya, kamulah CEO. Dipanggil pula calon yang kedua. Sama handsome dia. Dengan rambut berminyaknya, dengan pakai tie, pakai coat. Kemudian ditanya tentang keuangan. Boleh jawab keuangan. Ditanya additional question. Apa dia tuan-tuan? Ditanya apa dia? Apa dia yang paling laju dalam dunia? Dia kata pasang lampu. Kalau bangunan KLCC tu lepasang je lampu, prak, terus menyala. Kata ya pengurus ni, yang pertama tadi ternyata gagal. Awaklah akan jadi CEO syarikat. Dipanggil yang ketiga ni tuan-tuan. Yang ketiga ni dengan rambut pun tak bersikat. Dengan baju terkeluar sebelah. Dia pun tengok, kalau macam ni tak ada harapan lah. Tak ada lah nak jadi CEO syarikat aku. Tapi dia tanya juga tuan-tuan buat syarat. Dia tanya tentang keuangan. Alhamdulillah, dia boleh jawab dengan baik. Dia tanya pula tentang additional question, tentang soalan tambahan. Dia kata, apakah yang paling laju dalam dunia? Kata yang ketiga ni, yang paling laju ialah cerit-berit. Udah tuan-tuan. Apa yang nak cerit-berit? Ya Allah, ini tak adalah nak jadi CEO syarikat aku. Ini apa jawapannya? Dah lah. Tapi dia tanya juga, pasal apa kamu cakap cerit-berit? Yalah, hari tu saya ni
memang sakit perut memulai. Tak ada nak fikir, tak ada nak buka lampu, cirit terus depan bilik air tuan-tuan. Kata pengurus ni, wah, kamu punya jawapan lagi brilliant, lagi hebat, lagi canggih. Kamulah CEO syarikat. Sebab itu tuan-tuan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat kepada rupa parasmu serta kepada harta kamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah melihat kepada hati kamu. Yang penting hati itu mesti ikhlas, tuan-tuan. Hati itu tidak mempunyai dendam kepada umat Islam. Apalagi tentara mati Allah, wa a'malikum, dan amalan-amalan kamu. Inilah tuan-tuan yang disebut oleh Nabi SAW. Apa dia? Jangan memandang orang hanya kepada paras rupa, kata dia, tetapi Allah melihat kepada hati dan juga amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita, orang kata, kebaikan dalam kuliah subuh ini, insyaAllah. Marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin as-salat minasy syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma if'alna al-bala wal waba wal ghala. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah daripada kami bala bencana-Mu ya Allah. Walaupun ada di antara kami yang melakukan maksiat kepadamu, tapi jangan kau umumkan bala itu ke atas kami ya Allah. Kerana kami melakukan salat, rukuk dan sujud kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, tuan-tuan, sahabat saya Abang Abu Bakar Osman ni ada membawa kalender 2024, ya, dan RM5 sahaja harganya. Jadi mana-mana tuan-tuan yang tak beli kalender ini, bolehlah mendapatkannya daripada Abang Abu Bakar Osman, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq